Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam siri video PDPC, dan untuk siri kali ini Ustazah akan membincangkan satu lagi kata tugas yang sering kita gunakan dalam subjek pendidikan Islam kita bagi menjawab soalan-soalan. Baiklah, sebelum ini Ustazah telah jelaskan tentang beberapa kata tugas dalam melalui siri video PDPC sebelum ini, iaitu antaranya ialah apa yang telah Ustazah jelaskan, itu mengenai dengan apakah, ya, kemudian nyatakan, senaraikan dan jelaskan. Ada 4 kita telah bincangkan dalam 2 siri video sebelum ini berkaitan dengan 4 kata tugas. Baiklah, untuk hari ini insya-Allah Ustazah akan terangkan satu lagi ataupun jelaskan satu lagi kata tugas dan teknik-teknik menjawab soalan berdasarkan kata tugas ini, iaitu kata tugas terangkan. Kata tugas terangkan. Baiklah, tanpa melengahkan masa, jom kita bersama-sama dengan Ustazah dalam perkongsian ilmu pada hari ini. Baiklah anak-anak, cara menjawab soalan kata tugas terangkan, apa yang penting, terdapat beberapa syarat, terdapat beberapa syarat yang perlu kita ketahui bagi menjawab soalan kata tugas ini. Yang pertama ialah isi lengkap. Isi lengkap, mesti lengkap. Yang kedua, ayat yang sempurna. Ayat yang kita bina untuk menjawab soalan terangkan ini mestilah ayat yang sempurna. Yang ketiga, ada 6 hingga 8 patah perkataan. Dan yang penting juga ialah kita kena tahu untuk menjawab soalan terangkan perlu kepada huraian. Ini berbeza dengan soalan kata tugas sebelum ini, seperti apakah, nyatakan, senaraikan ataupun jelaskan. Semua itu tidak memerlukan kepada huraian, tapi berbeza dengan soalan untuk kata tugas terangkan, di mana bila soalan terangkan memerlukan kepada satu isi dan diikuti dengan satu huraian, dan ada kata hubung di antara isi dan huraian yang Ustazah suka petik, seperti ramailah ustazah-ustazah dan ustaz-ustaz ada perkatakan itu mengenai dengan kata hubung suka. Okey, apa yang dimaksudkan dengan suka itu? S ialah supaya, U untuk, K kerana, A agar. Maknanya kita buat satu isi, kemudian kita letak kata hubung supaya ke, untuk ke, kerana ataupun agar, kemudian kita tambah lagi ayat untuk menjadi satu huraian. Barulah dikatakan ayat yang lengkap. Ayat yang lengkap dan sempurna. Walau bagaimanapun, boleh juga kata sendi nama yang lain, tetapi masih jelas mempunyai isi dan huraian. Nanti Ustazah akan tunjukkan contoh yang ini, yang kita tidak gunakan perkataan kata hubung suka untuk menghubungkan di antara isi dan huraian. Baiklah, cuba anak-anak perhatikan. Ini contoh contoh kata tugas terangkan, iaitu yang tengok ayat pertama, sentiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dikasihi olehnya. Sentiasa melaksanakan perintah Allah SWT supaya kita dikasihi olehnya. Okey, di sini kata hubungnya ialah perkataan supaya. Yang kedua ialah menghadiri majlis ilmu. Untuk, kata hubungnya ialah untuk menambahkan pengetahuan agama. Melaksanakan, tengok perkataan melaksanakan, menghadiri.
mesti kita mulakan dengan perbuatan. Melaksanakan perintah Allah, menghadiri majlis ilmu. Itu dikatakan soalan yang bermula dengan perbuatan. Kemudian kita bagilah kata hubung daripada suka tadi, supaya ke, untuk ke, agar ke, kerana dan sebagainya, dan ditambah lagi dengan isi yang kedua sebagai ayat yang kedua sebagai huraian. Okey, dan lagi kita tengok contoh. Contoh, jiwa akan sentiasa tenang. Jiwa akan sentiasa tenang, satu markah, kerana kata hubungnya ialah kerana hidup diberkati Allah. Boleh juga. Kemudian rakyat perlu bersatu padu agar hidup aman dan damai. Okay. Itu dia. Bergantung kepada soalan lah. Soalan macam mana yang ditanya dalam peperiksaan nanti macam mana, bergantunglah pada soalan tersebut, barulah kita boleh membina jawapan untuk isi kata hubung dan huraian. Baiklah, di sini anak-anak, Ustazah bawakan beberapa soalan bagi kata tugas terangkan. Tengok ya. Yang pertama, terangkan 2 kesan perbuatan rasuah. Yang kedua, terangkan 2 kepentingan berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, terangkan 2 hikmah menunaikan solat sunat duha. Dan yang keempat ialah terangkan 2 cara meninggalkan sifat mazmumah. 2 cara. Ini soalan yang 3, 2 hikmah. Soalan yang kedua, 2 kepentingan. Dan soalan pertama ialah kesan. Jom kita tengok bagaimana cara kita nak jawab. Okey, baik. Kita pergi pada soalan pertama. Soalan pertama ialah 2 kesan perbuatan rasuah. Okey, baik. Bila sebut kesan di sini, kita tengok lagi perkataan seterusnya ialah perbuatan rasuah. Perbuatan rasuah ini adalah menunjukkan perkara yang tidak baik. Sebagaimana kita ketahui, rasuah maknanya memberi suapan. Memberi suapan. Makna di sini satu perkara yang tidak baik. Jadi jawapan kita mestilah dalam bentuk negatif. Contoh di sini Ustazah bagi ialah dilaknat oleh Allah SWT. Kata hubungnya ialah kerana menerima rasuah. Dan yang kedua, ekonomi negara lumpuh. Lumpuh ini ialah perkataan negatif. Sebab soalan kita berbentuk negatif. Ekonomi negara lumpuh. Kata hubungnya ialah kerana kos pengurusan yang meningkat. Kos pengurusan yang meningkat. Dan jawapan yang ketiga, satu lagi kita ambil ialah meningkatkan kes jenayah. Meningkatkan kes jenayah ni benda yang negatif lah dalam masyarakat, kerana kata hubungnya ialah kerana mementingkan diri sendiri. Itu dia. Antara contoh soalan memerlukan jawapan negatif dan menggunakan kata hubung kerana. Kata hubung kerana. Baik, kemudian kita tengok contoh yang jawapan bagi nombor 2. 2 kepentingan berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. 2 kepentingan. Okey, yang pertama kita lihat iaitu bila 2 kepentingan berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, itu bermakna jawapan kita dalam bentuk yang positif. Dalam bentuk yang positif pula. Okey, jawapan kita mestilah juga dalam bentuk positif, iaitu menghindar ataupun menjauhi, boleh,
ataupun mengelak, menghindar, menjauhi, mengelak umat Islam, okey, daripada pahaman yang melampau. Daripada pahaman yang melampau. Inilah Ustazah katakan tadi, walaupun kita tidak menggunakan kata hubung suka supaya untuk kerana agar, tapi kita masih lagi boleh menggunakan sendi kata nama sendi kata nama yang lain. Contoh di sini Ustazah ambil ialah perkataan daripada. Daripada boleh juga kita gunakan untuk menunjukkan ada penghubung di antara isi kita dan huraian kita. Jadi kita ambillah menghindar umat Islam satu markah, dan diikuti dengan pahaman yang melampau, juga satu markah di sini. Juga satu markah, ya. Okey. Okey, satu markah, ya. Baik, jawapan yang kedua, membersihkan. Perkataan membersihkan akidah umat Islam satu markah, ya, di sini, ya. Okey. Di sini satu markah ni. Membersihkan akidah umat Islam satu markah, ya. Daripada sebarang bentuk kekeliruan. Sebarang bentuk kekeliruan itu adalah huraian. Membersihkan akidah umat Islam adalah isi satu markah, daripada menjadi kata hubung, sendi kata nama. Okey. Kemudian sebarang bentuk kekeliruan, untuk huraian. Begitu juga dengan jawapan pertama tadi, menghindarkan umat Islam, isi dihubungkan dengan perkataan daripada fahaman yang melampau. Mesti wajib, untuk soalan terangkan mesti ada kata hubung, yang dapat membezakan di antara isi dan huraian. Baik, kemudian kita tengok contoh jawapan yang ketiga, iaitu 2 hikmah menunaikan solat sunat duha. Apa hikmah? Hikmah seperti mana yang Ustazah jelaskan dalam video-video sebelum ni. Bila ada perkataan hikmah, dia juga boleh disoal dengan menggunakan kata perkataan lain. Contohnya, berikan 2 kelebihan, berikan 2 fadilat, berikan 2 faedah, berikan 2 kebaikan. Sama saja jawapan dia. Walaupun perkataan untuk soalan itu berbeza, hikmah, kebaikan, fadilat, kelebihan, faedah, tapi jawapan yang sama. 2 hikmah menunaikan solat sunat duha. Apa hikmah dia? Mendekatkan diri kepada Allah. Perkataan mendekatkan diri ni, mendekatkan diri kepada Allah satu markah, untuk mendapatkan kasih sayangnya. Huraian. Jawapan yang kedua, ini pun satu markah, ya. Ini pun satu markah. Okey, satu markah. Yang kedua ialah membuktikan ketaatan kepada Allah setiap masa. Di sini satu markah juga, ya. Okey, satu markah. Agar hidup diberkati. Satu markah. Agar hidup diberkati menjadi huraian, ya. Di sini huraian. Yang atas ni adalah isi, ya. Di sini isi. Okey, ini isi. Isi huraian. Okey, dan satu lagi. Kita tengok jawapan yang keempat, Jawapan keempat, 2 cara meninggalkan sifat mazmumah. Okey, bagaimana cara? Cara meninggalkan sifat mazmumah. Iaitu pertama, sentiasa muhasabah diri. Sentiasa muhasabah diri satu markah, agar terhindar daripada sifat mazmumah. Huraian satu markah.
Yang kedua, sentiasa berzikir kepada Allah, isi satu markah. Untuk kata hubung, menyucikan jiwa. Huraian juga satu markah. Jadi apa yang penting ada 3 formatnya ialah isi, kemudian kata hubung, kemudian ada huraian. Begitulah cara untuk kita menjawab soalan terangkan. Yang penting ayat yang lengkap, ayat yang sempurna, ada isi dan ada huraian. Dan antara isi huraian tadi ada kata hubung. Tak kiralah kita gunakan perkataan, ada kata suka ataupun sendi, kata nama yang lain juga boleh diterima. Yang penting ada menunjukkan huraian kepada isi kita. Macam mana anak-anak? Ustazah harap anak-anak dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini dan dapat menambahkan lagi pengetahuan anak-anak berkaitan dengan cara untuk kita menjawab soalan terangkan, menjawab soalan berdasarkan kata tugas terangkan ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Ustazah bagi yang belum, supaya anda tidak terlepas untuk mendapatkan notifikasi mengenai dengan video-video terbaru daripada Ustazah. Jika tak subscribe, kalau Ustazah ada hasilkan video terbaru, mungkin anak-anak tidak akan dapat notifikasi tersebut. Jadi itulah salah satu sebab kenapa Ustazah selalu sarankan ataupun war-warkan kepada anak-anak supaya subscribe. Sebab apa? Sebab bila Ustazah keluarkan video-video PDPC yang terbaru, akan ada notifikasi untuk anak-anak nanti, supaya anak-anak tidak terlepas peluang hasil daripada perkongsian ilmu Ustazah untuk anak-anak semua. Dan Ustazah harap semua kata-kata tugas ini sebenarnya bukan saja tertumpu untuk pelajar-pelajar SPM 3 dan 4, tidak, tetapi juga boleh digunakan maknanya keseluruhan kata tugas ini adalah sama sahaja. Dengan Ustazah ulang balik, apakah, nyatakan, senaraikan, jelaskan, terangkan, ini semua adalah merupakan sama saja. Bermula daripada tingkatan 1 sampailah kepada tingkatan 5, mempunyai kata tugas yang sama saja. Dan jika anak-anak dapat menguasai kata tugas ini, anak-anak akan dapat menjawab mengikut kehendak soalan ataupun menjawab mengikut format soalan. Sekianlah dahulu, Ustazah ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anak-anak yang telah subscribe Ustazah, yang turut menyokong melihat video Ustazah. Terima kasih banyak-banyak. Ustazah halalkanlah segala ilmu yang Ustazah kongsikan dengan anak-anak, dan anak-anak gunakanlah ilmu tersebut untuk menjawab soalan-soalan dalam pendidikan Islam nanti. Sekali dahulu, terima kasih sekali lagi kerana sudi menonton, dan Ustazah mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan sepanjang sesi video ini. Dan Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah dalam soalan kebat nanti. Jangan lupa, insya-Allah selepas ini kita akan berjumpa lagi mengenai dengan teknik menjawab soalan kebat. Jumpa lagi insya-Allah.